Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa khabar para penonton setia? Dan ialah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada dan kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah kita kembali bersiaran pada pagi ini, pagi Jumaat 26 Mei 2023 bersamaan 6 Zulqa'dah 1444 Hijri. Kami bawakan kepada anda di pagi Jumaat ini topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan, iaitu kaya atau sederhana. Kaya atau sederhana. Sama-sama kita akan bincangkan, iaitu bersama dengan Al-Fadil, bintang ilmuwan yang telah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini, Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz? Baik, alhamdulillah sihat. Ceria seperti selalu Ustaz. Insya-Allah. Dari Kedah ke dari sini Ustaz? Kedah. Kedah, alhamdulillah. Insya-Allah ni kira orang bermusafir ni Ustaz. Masya-Allah. Jadi masya-Allah tabarakallah, sebagaimana biasa Fadil Ustaz Yaakob Yusra dan juga para penonton, bagi anda yang menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini yang ingin mengajukan sebarang soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, sebagaimana biasa anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan siaran kita pada pagi ini. Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus kekal setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Jangan lupa juga Ustaz, kita mengajak kepada para penonton untuk sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pada hari Jumaat hari ini hari yang cukup bahagia kepada kita, yang mana perbanyakkanlah selawat ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang dibacakan oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat, dan barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dialah yang akan paling berada paling hampir denganku di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi sama-sama kita mengambil manfaat dan juga ruang hari Jumaat ini, perbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz, kaya atau sederhana, satu persoalan yang menarik untuk sama-sama kita diskusikan, dan sebagai mukadimah saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Adinda Anas dan semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Baik, tuan-tuan, satu topik perbincangan yang sangat baik untuk sama-sama kita tuntaskan, untuk kita bincangkan sebagai satu bentuk manfaat agar kita membetulkan stigma ataupun keluhan yang sedang kita duk bawa. Orang yang dia kata orang kaya ni duk puluh sangat harta dunia ni, nak buat dia tak mati nanti nak randa juga kan. Maka kita nak membetulkan bahawasanya Islam bukanlah agama yang melarang untuk kita mencari harta kekayaan, tapi Islam adalah satu agama yang memberikan suri tauladan kepada kita bagaimana nak mendapatkan kekayaan dengan betul dan dibelanjakan dengan betul. Malah kalau kita tengok disebut tidak tercela menjadi orang yang kaya, dan tidak menjadi satu bentuk kehinaan apabila diuji dengan kemiskinan. Kalau ikut dalam dunia ni, Allah jadikan check and balance tu dah comel dah. Orang kaya membantu orang yang berkeperluan, kan? Bukanlah kita nak menghina dan sebagainya, tetapi bila mana saat diuji kita perlu dibantu. Yang disebut dengan wa iza stansahaka fansah lahu, bila mana adanya saudara kita yang memerlukan, maka kita perlu bantu dia. Kerana mungkin satu hari nanti keberadaan harta kita ketika itu
tak mampu untuk membantu kita, orang lain pula yang akan tolong. Maka justru insya-Allah pagi ni kita akan bincang dari segi kaya dan atau sederhana ni, di mana tempat yang boleh kita memposisikan diri kita. Kan ada orang di atas muka bumi ni mungkin jadi keeper, kan? Ada orang yang mungkin jadi back, ada orang jadi midfield. Jadi harta reserve tu pun perlu, kan? Sebab salah satu pasukan tu kalau tak ada pemain simpanan, tak leh mula game. Balik awal disqualify dia. Hatta kalau mana dia kata, ustaz kami ni nak jadi dalam pasukan utama, tak boleh jadi penonton pun perlu diperlukan. Kan dia panggil pemain yang ke-12. Kan, maka tuan-tuan, dalam kehidupan ini, dalam konsep saling melengkapi, maka mudah-mudahan ada posisi yang mampu kita posisikan diri kita sekurang-kurangnya sebagai manfaat kepada agama. Kan, secap ayam mana pun kita, insya-Allah ada posisi yang boleh memberikan kebaikan, mudah-mudahan insya-Allah. Ya Allah akbar, insya-Allah, tabarakallah. Bila Ustaz sebut begitu, makna kata barulah sedarlah, oh ya Allah, walaupun kita taklah sekaya orang lain, tetapi kita juga ada peranan penting yang perlu dimainkan. Baik Ustaz, kaya atau sederhana, demikian mukadimah para penonton yang telah pun dikongsikan sedikit oleh Hafadhil Ustaz Yaakob Yusra. Dan Ustaz, kita ada soalan yang pertama menerusi Al-Syal di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pengertian kaya dan sederhana menurut pandangan Islam, serta kaya yang bagaimanakah yang dibenarkan di dalam Islam? Dan yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan ataupun contoh. Meskipun baginda kaya, tetapi lebih memilih cara hidup sederhana dalam segala aspek kehidupan. Mengapakah Ustaz? Mohon perkongsian. Syukran. Baik, terima kasih pada Puan Al-Syal atas soalan pembukaan yang sangat baik untuk pagi ini untuk kita semua. Berkaitan, yang pertama ada dua soalan di situ. Yang pertama berkaitan apakah pengertian takrif kepada kekayaan dalam Islam itu sendiri. Disebutkan di dalam satu hadis dari Imam Bukhari pada kedudukan 6446, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bukanlah kekayaan itu kerana dibanyakkan hartanya, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya pada hati dan jiwanya. Karena tuan-tuan, takrif sebenar kepada kekayaan ni tuan-tuan adalah bukan pada banyak mana yang kita himpun, tetapi pada banyak mana yang kita belanjakan pada tempat yang betul. Kan, apa guna tuan-tuan ada harta seperti anak Papa Mega Holding, kalaulah dari segi fokus kita hanya sudut simpanan, maka kekayaan tersebut dia tak jadi sebagai harta kita, dia akan jadi kepada harta waris. Ramai mana hari ni orang yang mana pulun ketika hidup cari dunia ni tuan-tuan, masya-Allah. Bukan kata salah cari dunia, tapi dia pulun cari ni tuan-tuan, lepas dia mati dia buat apa? Harta tu diwariskan kepada orang lain. Yang lebih duka citanya, yang ditinggalkan itu tu pula bergaduh pula dengan harta yang kita duk pulun cari berpuluh-puluh tahun tu. Maka hati-hati. Lepas tu Nabi kata, yang dikatakan takrif sebenar daripada kekayaan ini adalah orang yang besar hati dan jiwanya. Seperti mana yang kita tengok, kalaulah di bumi Madinah Al-Munawwarah, kan ada telaga disebut dengan Bir Rummah yang pernah dibeli oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan pada 1400 tahun yang lepas, ketika mana pembukaan kota Madinah oleh baginda Nabi SAW. Hijrahnya Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah itu, awalnya Nabi perintahkan agar dibeli Bir Rummah ataupun telaga yang menjadi sumber air kepada penduduk Madinah, yang sampai hari ni ia masih menjadi satu manfaat kepada orang ramai. Tuan-tuan bayangkan berapa juta orang yang menikmati ruangan kebaikan yang dibuat oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan dengan harta kekayaannya. Maka tuan-tuan, sebab tu dalam kehidupan kita hari ni, takrif kaya ataupun sederhana itu kitalah yang nak memposisikan di mana posisi yang mampu kita ambil sebagai bentuk kebaikannya. Nah, maka Islam tidak melarang sama sekali untuk mendapatkan kekayaan. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang kaya. Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang kaya. Abu Bakar, Umar, Uthman, ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang kaya, tetapi mereka menjadikan kekayaan itu sebagai jambatan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang kedua ditanyakan pula berkaitan Rasulullah sebagai suri teladan, yang mana kita tahu Nabi ni orang yang kaya, tetapi Nabi memilih untuk menjadi sederhana dari segi setiap aspeknya. Ya, sudah pastilah Rasulullah ini adalah orang sebut dengan man walk the talk. Kan? Nabi ni orang yang
uswatul hasanah. Nabi tunjukkan satu bentuk teladan yang bukan sembang kari, bukan sembang gajah terbang. Ramai orang boleh bercakap, betul orang kata talk is cheap. Cakap ni free, cakap ni mudah. Kan bab sembang ni tuan-tuan sedok kata apalah, nak buat tu susah. Tapi Nabi orang yang buat dulu baru cakap. Kita cakap dulu macam saya lah, oh nasihat orang pumpang-pumpang, kita buatnya belum tentu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi uswatul hasanah. Nabi tunjukkan dengan Nabi buat dulu, barulah Nabi cakap kepada orang ramai untuk dijadikan dalam bentuk teladan. Maka Nabi, kalau kita tengok dari riwayat, nanti saya akan huraikan secara meluas berkaitan bagaimana Rasulullah berniaga ni. Seawal disebut dalam kitab Sirah Nabawiyah, pada umur 18 tahun itu Nabi telah pun berstatus jutawan kalau ikut. Tapi dia kata, Ustaz, kami tengok Nabi macam tak nampak kaya pun. Kerana Nabi memilih untuk memberi apa adanya kepada orang. Bukan disimpan segalanya untuk simpanan. Tidak. Apa yang Nabi dapat, Nabi tak akan simpan. Nabi akan belanjakan, diinfakkan, dimanfaatkan kepada orang ramai. Itulah nilai kekayaan sebenar. Bukan digenggam, tetapi dilepaskan kepada tempat yang betul. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah ada orang-orang kaya yang mereka tidak akan tidur lena di saat untuk mengenyangkan perut, melainkan mereka akan memanfaatkan harta kekayaan mereka untuk dikongsikan kepada orang ramai. Maka itulah ta'rif dan nilai kekayaan yang sebenar, yang disebut dengan la in syakartum la azidannakum, nescaya Allah akan tambah. Dan inilah yang diluahkan oleh Abdurrahman Auf kepada Rasulullah, ketika mana tuan-tuan harta dia tak pernah berkurang ketika mana dibelanjakan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan memberikan takrif yang baik untuk kefahaman pembukaan bicara kita pada tajuk kaya atau sederhana pada pagi ini, insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah, satu perkongsian dan juga jawapan yang cukup tuntas diberikan. Semoga menjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik kita kaya atau sederhana. Terus kekal menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan para penonton, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk kita meneruskan perbincangan tentang kaya atau sederhana. Saya pun bila tengok dapatan berkenaan dengan kaya atau sederhana ni, banyak perkara sebenarnya, ramai lagi, termasuklah saya ini masih confused, Ustaz. Macam Ustaz sebut tadi di awal tadi, berkenaan dengan bagaimana menguruskan kekayaan gaya Nabi SAW dan para sahabat. Jadi banyak lagi sebenarnya kisah-kisah menarik yang boleh kita jadikan teladan dan juga inspirasi berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat dalam menguruskan kekayaan mereka, dalam usaha nak meletakkan kaya atau sederhana. Baik Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai ibu bapa, apakah definisi kaya yang sepatutnya kita ajarkan ataupun kita bimbing terhadap anak-anak kita, Ustaz? Nak fahamkan anak-anak tentang kaya itu apa, Ustaz? Baik, terima kasih pada adinda saya dan juga Puan Intan Zurina Abdul Razak berkaitan soalan yang sangat baik. Bila sebut tentang teladan mak ayah ataupun pendidikan parenting ni, parenting education ni adalah proses yang tuan-tuan kita tak akan boleh lari. Tuan-tuan selok-lak mana pun kita, kan, walaupun kurang tara mana pun ilmu kita dalam sebagai seorang ibu dan ayah, maka tak ada pilihan melainkan wajib kena menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Sebab tu bila kita tengok dalam psikologi buku tentang pendidikan anak-anak, proses pembelajaran paling awal anak-anak ini adalah pada ibu bapa dia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap daripada anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, cerminannya adalah daripada mak dan ayah. Tak lari tuan-tuan. Dia, kita kontrol kok mana pun tuan-tuan, dia tetap akan memandang dan belajar daripada apa yang kita pertontonkan kepada mereka. Maka sebab tu bila kita nak mengajarkan definisi
kaya yang sepatutnya kepada anak-anak ni bukanlah dengan kemewahan harta benda ataupun lifestyle, tetapi tunjukkan satu bentuk teladan uswatul hasanah yang perlu kita teladankan kepada anak. Jangan belajar untuk menggenggam dunia, tetapi ajarkan mereka untuk berkongsi keduniaan yang ada kepada orang ramai, walaupun dengan jalan-jalan yang kecil. Saya bagi contoh mudah. Kalau tuan-tuan boleh buatlah setiap pagi, contohnya buat sarapan pagi kepada anak-anak, jangan hanya bekalkan kepada dia, tetapi didik anak kita ni benda-benda kecil ni. Kita boleh buat start dah ni, pagi ni boleh buat, pagi esok boleh buat dah. Kita bekalkan dia sarapan yang lebih dan pesan dekat dia, Along, pergi sekolah sekali lagi, makanan ni kongsi dengan kawan. Kongsi dengan kawan. Walaupun kita rasa lah benda tu ya tuan-tuan, saya ketika arwah mak saya meninggal pada umur 13 tahun. Maka tuan-tuan, ada seorang sahabat saya sampai hari ni jadi sahabat saya, memang as my brotherhood lah, yang saya anggap sebagai adik saya sampai hari ni. Bila saya kadang pergi sekolah riau Ustaz. Allah pergi kita tak ada bekal. Riau menangis kan. Nangis. Syahdu pagi-pagi tengok orang lain ada bekal, kita tak ada bekal. Mak dia bila tengok saya sedih tu, dia balik cerita kat mak dia, sejak daripada saya tingkatan 1 sampailah saya habis tingkatan 6, mak dia akan masak setiap pagi nasi lebih sebungkus untuk saya sampai habis. Lepas tu saya abang dekat staf-staf saya, kalau jadi apa-apa ni jadi macam keluarga saya. Saya tak ada, tolong jaga dia. Kita rasa perkongsian yang walaupun nilainya kecil, 5 kupang, 6 kupang, RM1 je sehari tu, sampai hari ni kita memberi kesan kepada saya. Maka ajarkan kepada anak-anak dengan benda yang sama. Allah kan, walaupun hajak dia, walaupun buat cok kodok, walaupun goreng nasi goreng, lebihkan kuantitinya agar dia boleh kongsi di sekolah. Hari-hari dia akan fikir untuk dia kongsi dengan kawan-kawan. Tuan-tuan ingat dah dulu kalau zaman kita lah tahun 90-an 80-an, dulu kalau kita tengah hari kita suka makan berkelah. Kan? Hang balik ambil nasi kat rumah hang, aku ambil nasi kat rumah aku, selagi kita berhimpun dekat satu markas, makan ramai-ramai. Tuan-tuan, kadang-kadang nasi lauk kicap je Ustaz. Betul. Tapi jilat pinggan-pinggan tu punya sedap. Hari bila sampai ramai-ramai, yang ni lauk ikan pakat kutir seorang sikit. Yang ni ada lauk daging pakat kutir seorang sikit. Yang tu namanya keberkatan. Tuan-tuan, bila kita diajar tidak rasa self belonging, yakni hak tu hanya milik kita, kita tidak memutlakkan untuk pentingkan diri. Tuan-tuan, seawal itu kita perlu ajar kepada anak-anak agar jangan ajak dia semata-mata menyimpan. Menyimpan itu baik, tetapi ajarkan dia berkongsi daripada kecil. Kalau orang main di rumah, ajak dia kongsi mainan. Ni anak kita, tu dia punya protect barang tu sampai orang tak boleh nak sentuh langsung. Hati-hati tuan-tuan. Nah, takut pembudayaan itu dibawa sampai ke besar. Lepas tu anak-anak perhati, oh pak aku kedekut tidur masin. Kan, kalau dengan mak punya kedekut nak beli puluk dakap ni tak pernah beli langsung. Sport ring tukar 14 kali dah. Telefon dia tengok, daripada hak 12, 13, 14 setiap model keluar, tetapi dengan isteri, dengan mak dia, dengan mak tok dia, kedekut kita. Tuan-tuan, dia belajar. Good luck tuan-tuan. Kalau anak tuan-tuan nantinya akan mewarisi kedekut juga sama dengan apa yang kita tonjolkan. Maka sebab tu saya mengajak tuan-tuan, tak perlu jadi kaya untuk buat kebaikan. Yang perlu adalah konsisten. Ada satu tempat kuliah ustaz, dia konsisten, dia akan bekalkan cok kodok pada ustaz. Kita duk kuliah duha tu geram, duk tengok cok kodok tu duk panggil-panggil, mailah makan aku, panas-panas ustaz, walaupun cok kodok je. Bukannya kuih Elmer London ke apa hak ganas-ganas pun, cok kodok ni dia pusing-pusing bulat-bulat, dia lempak 6 kali jadi cok kodok. Tapi tuan-tuan memberikan banyak mana manfaat. Baru-baru ni pi tak ada cok kodok, tanya mana tak ada cok kodok dah ke? Makcik tu meninggal dah. Menjadi sebutan kepada semua ustaz-ustaz. Rasa hampir 2-3 bulan dah duk cari makcik tu. Maka tuan-tuan tak perlu banyak. Yang penting buat apa ada yang mampu kita buat setiap hari, insya-Allah. Kekal istiqamah, masya-Allah, tabarakallah. Satu kisah yang cukup menginspirasikan kepada kita. Asalkan kita memberi, itulah yang terbaik kepada kita, yang merupakan saham di sana nanti, insya-Allah. Baik Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang pertama pada pagi ini menanti di talian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, siapa di talian? Ni Ismail Ali dari Kuantan. Ya, silakan tuan. Tapi nak sahabat kat Ustaz satu, dia nak Riau ada satu lagi. Riau tu nangis juga. Ya, silakan okay, tuan. Ustaz, macam ni.
zaman sekarang ni kadang-kadang kita tengok kekayaan dan tu kesenangan tu disalah tafsirkan. Kadang-kadang kita tengok orang tu miliki rumah, orang tu mempunyai kereta. Kadang-kadang telefon kita yang bisnesnya ada satu je telefon. Mereka sampai ada 2-3. Kan, kita ada Astro, kita ada, okey, contohnya nak korban ni, dia dulu orang pertama masuk nama korban, sebab aku orang kata tak korban kan, tapi alhamdulillah lah baik. Tapi kadang-kadang kita tengok apabila kesenangan tu dia ada, sebenarnya kekayaan tu dia ada, sedangkan kadang zakat pun tak nak keluar, dia salah faham orang keluar zakat ni orang kaya, orang besar. Jadi macam mana pandangan Islam orang macam ni, dia memang suatu dia kaya, tapi dia tak perasan dia kaya sampai sehingga dia buat benda-benda yang baik, bagus, tapi kadang-kadang zakat pun dia tak mau keluar sebab dia kata dia bukan orang yang layak keluarkan zakat dari dulu. Saya dengar melalui pencerahan dari TV. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Tuan Ismail dari Pahang bertanya soalan berkenaan dengan kekayaan yang mungkin disalah tafsir, mungkin perlu lebih penjelasan lagi daripada Fadil Ustaz. Okay, baik. Bila sebut tentang orang kaya yang tak buat keluar zakat, orang kaya yang dia tak sedar pun dia kaya, tuan-tuan, inilah orang yang tak kaya kan? Kerana orang kaya itu tadi disebutkan dalam hadis Bukhari berkaitan kekayaan ini adalah orang yang besar nilai jiwanya, yakni sudah pasti bila orang yang ada nurani yang betul, tak perlu jadi kaya pun dia akan memastikan daripada pemilikan hartanya itu akan ada sebahagian orang yang boleh dikongsikan. Tetapi kalaulah orang yang mana tak berkeluar zakat, tuan-tuan, mutlak dia ni orang yang semiskin-miskin manusia, semiskin-miskin akhlak, kerana telah meruntuhkan salah satu daripada rukun Islam dalam kehidupannya. Kira cak ayam lah ni kawan. Ni bukan cak ayam biasa, ni ayam yang paling kelas bawahan. Sebab tu tuan-tuan ingat, dalam harta yang kita miliki ini ada hak keperluan daripada orang lain juga. Jangan terlalu selfish. Tuan-tuan, saya terlibat dalam banyak urusan perniagaan. Bukanlah pandai, tapi saya belajar daripada zaman sekolah lagi, minat berniaga dah Ustaz. Jadi ramai kawan-kawan yang pernah Allah takdirkan menjadi jutawan pada tahun 2014 ketika tu ledakan fashion berlaku. Kalau pergi di Bangi tu tuan-tuan, semua fashion kan, dari segi baju, tudung, kasut, segala mak nenek benda lah kan. Allah takdirkan ada sebahagian besar ni adalah kawan-kawan, circle kawan kami lah, yang mana Allah takdirkan kaya dalam keadaan cepat sangat. Dan ada sahabat saya tu sampai peringkat, kalau saya sebut jenama ni confirm tuan-tuan tahu dah, saya tak sebut lah, sampai peringkat ada 100 cawangan dalam tempoh kurang 2 tahun. Butik dia tu tak sampai 2 tahun Ustaz, boleh mencecah sampai 100 cawangan lebih. Punyalah kaya ni, sampai dekat kedai tu dia beli kereta yang berharga 400,000 hanya untuk display kat kedai. Bukan nak naik Ustaz. Kita yang 9 tahun bayar 400 bulan ni nak ni tuan-tuan, sampai kanak kereta tu. Dia beli tak nak abang kata punyalah kaya tak relax punya dia ni, sampai beli display kat kedai punya kaya. Maka Allah takdirkan tuan-tuan, dia jadi sale mencecah sampai 5-60 juta ketika tu. Dia terlepas satu benda. Saya jumpa dia ketika dah mula jatuh lah. Dia kata satu benda ya Ustaz, saya marketing ni saya fokus memang gila-gila punya. Tim saya memang bagi reward betul-betul punya. Tapi satu benda yang terlepas adalah dalam soal 2.5% saya berkira-kira dengan Allah. Saya merasakan buat keluar zakat, bayangkan kalau 50 juta daripada sale dia, contohlah kita ambil secara pukal, dia tak ambil untung, dia ambil sale. Lebih kurang lah mungkin dalam 1 juta zakat yang perlu dia keluarkan, dia tak buat keluar tu. Daripada 50 tu 1 juta dia berkira dengan Allah. Maka Allah tak ambil 50, dia kata Ustaz, Allah ambil 100 daripada saya, lebih daripada yang saya miliki, dan hari ini saya tak ada apa dah. Tapi sekurang-kurangnya dia belajar. Maka sebab tu kekayaan yang sebenar adalah kekayaan yang kita besar hatinya untuk memastikan daripada ruangan harta kita dapat dikongsikan. Dan tuan-tuan nak jadi kaya pada pagi ni tuan-tuan, nak tak tuan-tuan? Ada lebih kurang 1,700 yang sedang menonton. Tuan-tuan nak jadi kaya dengan mudah, tekan butang share, confirm dah kira kaya dah. Tak payah check dalam account, tak payah check dalam account ada baki berapa. Tuan-tuan share je butang, tuan-tuan, tak ada orang patah jari lagi. Tapi tuan-tuan akan memberikan manfaat kepada 1,700 yang menonton ni. Tolong tekan butang share, maka akan dapatlah mungkin 1,700 manfaat daripada orang lain pula nanti.
Maka tuan-tuan jangan buat lolak, tekan je butang share. Tuan-tuan jangan buat kedekut tidur masin sangat. Moga Allah memberikan kebaikan manfaat yang sama kepada kita semua. Walaupun tak banyak harta, tetapi kita memperbanyakkan perkongsian kebaikan di atas muka bumi Allah, maka itulah nilai kekayaan yang sebenar mutlak milik kita kelak, insya-Allah. Baik, Al-Fadhil Ustaz, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan banyak lagi akan kita kongsikan, bicarakan berkenaan dengan kaya atau sederhana. Adakah anda seorang yang kaya? Sama-sama kita akan teruskan perbincangan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk topik kaya atau sederhana. Dan kita mengucapkan Ustaz terima kasih kepada para penonton yang sudi menghubungi kita menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV, dan juga yang sudi menghantarkan kemusykilan yang berkaitan topik kita menerusi ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3, sebagaimana yang telah pun diwar-warkan dan juga dikempen oleh Al-Fadhil Ustaz. Sama-sama kita terus kongsikan siaran ataupun live Facebook kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ramai lagi yang bersama-sama menonton kita dan mengambil manfaat daripada siaran Tanyalah Ustaz kita pada pagi ini. Baik Ustaz, bila sebut tentang kaya dan juga keperluan ekonomi ni Ustaz, saya nak sentuh sedikit mungkin sebagai cetusan rasa jugalah kepada para penonton. Dalam usaha kita melahirkan anak-anak ataupun hufaz profesional khususnya, ataupun keluaran-keluaran madrasah. Jadi penting juga Ustaz ekonomi yang baik dalam orang kata apa, ada jaminan dari sudut keseimbangan dunia dan juga akhirat. Kadang-kadang kita melihat kalau tahfiz kena zuhud, kalau madrasah tak boleh kaya-kaya nanti lupa akhirat. Jadi nak memperbetulkan stigma itu Ustaz, mungkin boleh dikongsikan, diperincikan sedikit oleh Fadhil Ustaz? Okay, baik. Bila sebut, kita agak skeptikal. Bila sebut tentang tahfiz, kita akan nampak budak-budak nampak macam selekeh. Mereka punya aliran mereka, budak-budak tahfiz ni keluar nanti mesti jadi Tok Imam, Tok Bilal, Ustaz. Tuan-tuan tolong kita betulkan balik. Al-Quran ni bukan hanya untuk orang yang belajar agama. Quran ni Allah turunkan untuk semua. Sebab tu saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar saya sendiri, saya nak mereka itu bercita-cita bukan nak jadi ustaz semata-mata. Dan memang pelajar-pelajar saya daripada 40-50 orang tu, saya rasa dalam 20% yang jadi ustaz. Yang lain semua nak jadi, ada yang nak jadi pilot, nak jadi arkitek, dan sekarang ada yang sedang buat engineering di UTM. Kerana saya suka untuk mereka ini, penglibatan mereka dalam dunia teknokrat itu juga wujud. Kan, biar engineer yang hafal Quran, biar pilot yang hafal Quran, biar businessman yang menghafal Quran, pomen motor, pomen yang menghafal Quran. Kerana penggunaan Al-Quran itu bukan pada semata-mata dalam solat, tetapi dalam kehidupan kita. Sebab tu bila ditanya apakah akhlak Rasulullah, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka akhlak kita juga perlu dibawa dalam pembawakan acuan juga dalam Al-Quran. Justru tuan-tuan tolong ibu-ibu dan ayah-ayah, jangan meletakkan sesuatu stigma pencorakan kepada anak, nak belajar agama semata-mata dalam tahfiz dah. Duduk di mana pun anak boleh belajar dan boleh menghafal Quran dalam bidang apa pun. Kan, baru ni saya diinterview oleh seorang pelajar akaun terbaik nombor 2 dunia ranking. Kan, dia daripada pelajar imtiaz di Terengganu yang menghafal Al-Quran. Allah. Dia dapat 99 markah dalam accounting punya exam. Nombor 2 dunia tuan-tuan. Allah. Bukan dalam juara kelas. Kan, juara kelas kawan-kawan kita tak pernah cerdik sangat. Apa ni dalam dunia tu punya exam dia dapat nombor 2. Masya-Allah, tabarakallah, menunjukkan orang yang menghafal Quran bukanlah cak ayam. Dan saya tengok data daripada ulul albab di Kepala Batas dulu waktu asal awal penubuhannya pada tahun tak selesai 2008, mereka memulakan batch yang pertama. Wujud pertikaian. Dia kata ada sekolah sains, sekolah elok-elok, ni MRSM tiba-tiba nak pergi ubah hafal Quran pula. Nanti budak-budak tak boleh cemerlang, tak boleh nak fokus. Tuan-tuan, dalam tempoh kurang 5 tahun
ulul albab walaupun kepala batas ni di antara yang paling barulah dari segi MRSM-nya, mereka boleh termasuk di antara 10 MRSM terbaik di Malaysia. Allah. Dengan asbab daripada kelahiran budak-budak yang cemerlang akademik dalam masa yang sama boleh menghafal Al-Quran. Menunjukkan bukanlah menjadi satu bebanan Al-Quran itu, malah ianya adalah satu kelebihan kepada anak-anak yang boleh menghafal Quran. Sebab tu kami sendiri pun kita buat teknik agar orang boleh hafal Quran di mana-mana pun. Baru ni kita buat orang tua-tua umur 60-70 pun boleh hafal Quran. Dengan berguling-guling seronok makcik tu. Bila mana dia faham cara nak menghafal Quran, sambil goreng ikan boleh hafal, kan, sambil duk ndui anak kan, duk tangguk anak tu boleh hafal Quran. Maka betulkan balik stigma dalam kefahaman kita, Al-Quran bukan orang yang belajar agama, tapi Al-Quran adalah untuk semua, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Dia bersifat universal, Ustaz. Walaupun setiap inci apa yang kita lakukan ada panduan daripada Allah dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berpegang teguh dengan tali tersebut. Dan Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz Yaakob Yusra. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Adakah Allah SWT telah menetapkan konsep rezeki kita ini sama ada menjadi kaya atau sederhana walaupun kita telah berusaha? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail dari Sungai Buloh bertanya tentang konsep kaya tu, Ustaz. Ketentuan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak memahami konsep itu, Ustaz. Baik, bila sebut tentang adakah Allah dah menetapkan rezeki kepada seseorang, disebut di dalam hadis di antara benda yang dah menjadi jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah dah di Lauh Mahfuz kita dah tertulis dah. Di antaranya yang pertama dalam soal rezeki, yang kedua di antara dalam soal jodoh, dan yang ketiga antaranya adalah soal kematian. Kan? 3 benda ni dah ada siap dah. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita agar kita tak tahu benda tu jadi rasa sebetul kerahsiaan. Kita jumpa dulu ada kawan-kawan sekolah kita mengaji ni tuan-tuan, nampak tak apa nak cerdik pun. Kan kismis ni tuan-tuan sampai bertungtung dah makan, nampak macam tak clear je. Tapi memang kita tengok hari ni masya-Allah berjayanya dia. Kan, walaupun zaman sekolah nampak macam tak apa ada masa depan sangat. Kan, muka berpecah rumah ya, tapi hari ni kan duduk dalam kelas lena aje. Kan, tapi Allah menyusun sebaliknya dalam soal rezeki kepada dia. Ada orang yang dulu kita tengok nampak ni dia lah ketua kelas, dia lah penolong, ni dah habis semua jawatan boleh kat dia. Kan, dari segi pendidikannya subhanallah, tapi hari ni tengok berbeza pula keadaannya. Sebab tu bila sebut dalam bab rezeki ni adalah rahsia Allah, maka apa yang mampu kita buat adalah kita berusaha dan berikhtiar. Ada orang dia kata, Ustaz, kami belajar tak reti Ustaz, tadi tak 20 lebih-lebih lah. Tak tuan-tuan. Nah, sebab hidup ni dia bukan perlumbaan. Kita bukan nak berlumba dengan siapa-siapa. Kita tengok yang mengasaskan KFC, McDonald, dia pun umur berapa? 5-60 baru dia pun jumpa dia punya the real thing yang ada di tangan yang mampu dia buat. Dia kata ada orang boleh berjaya umur 20-an, biar pergi kat dia lah. Dia kata Ustaz tu tengok depa menikah muda lah. Nak menikah sama dengan dia, apa menikah dengan dia lah. Dia kata umur saya dah 30, sabarlah, mungkin jodoh kamu belum sampai lagi. Ustaz tak marah kan? Dah tak marah. Kadang-kadang kita ni nak meletakkan seolah berlumba-lumba kan. Ada orang dia kata Ustaz, kami punya achievement tak sampai lagi, umur 30 tak ada rumah lagi. Tak ada masalah. Kan? Tak perlu untuk berlumba-lumba sehingga akan mendatangkan tekanan dalam kehidupan. Tuan-tuan, warnai kehidupan kita dengan cara kita, dengan kemampuan kita. Ala kulli hal, berusaha itu ikhtiar adalah rukun yang pertama dalam tawakal. Ada orang yang kata Ustaz, kami nak kaya tapi kerja penyegat, mengaji malas. Jangan mencari adat dalam kehidupan. Ilmu itu diperlukan pada asas nak mendapatkan nilaian kekayaan yang baik, mudah-mudahan yang mendapat orang kata apa, wisdom yang baik adalah ilmu itu asas yang utama. Kalau soal nak rezeki, walaupun dia kata kami mengaji tak pandai tapi dapat rezeki juga, kena menikah dengan anak raja lah kot, menikah dengan orang kaya lah kot, itu mungkin ada 1% je kot. 99% adalah daripada nilai
ilmu dan usaha kita tanpa mencari adat, kerana itu yang Allah ajarkan kepada kita, jangan mencari adat, insya-Allah. Allahu Akbar. Tidak perlu tergesa-gesa dalam kehidupan kerana hidup adalah suatu perjalanan, bukan perlumpaan. Jadi teruskan berjalan, dan berjalan mesti ke depan, bukan ke belakang. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk Tanyalah Ustaz, kaya atau sederhana, topik kita pada pagi ini. Kekal bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan tiru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk topik kaya atau sederhana. Baik para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Ustaz tentang kaya atau sederhana, pasti bersangkut paut dengan ekonomi Ustaz. Jadi selain dikenali sebagai sebuah pusat komuniti Islam di Kedah, bagaimana Madat Ustaz memainkan peranan yang penting sebagai sebuah pusat ekonomi dan keusahawanan Ustaz? Sedikit. Okay, baik, terima kasih pada Anas dan tuan-tuan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah, ini adalah tahun yang keempat Madat beroperasi, dan kita belajar ketika fasa kita ni ditubuhkan ketika fasa PKP Ustaz. Setahun betul-betul terkejut, tergempak, berguling dengan bergolak dengan PKP, COVID. Jadi agak struggle lah ketika tu, orang nak menyumbang pun tak ada duit. Betul. Jadi melainkan kita terpaksa mencari alternatif untuk membangunkan ekonomi di dalam Madat. Dan alhamdulillah hari ini Madat, Allahumma salli alaihi, kita ada pusat untuk kita trade saham sendiri. Kita ada kelas yang kita wujudkan untuk tim yang alhamdulillah lah kita dah buat profit saya rasa mencecah lebih 7 angka dah daripada saham sahaja. Dan kita ada tempat belayam, kambing, lembu, tu macam tu adalah tempat dan ni ternakan ikan kita. Kita ada tempat orang untuk main paintball. Kita ada tempat berkuda, memanah, kita buat tembikai sendiri. Dalam UiTM Rebuk tu ada 20 hektar, kita buat tanam tembikai, kita buat pisang. Allahumma salli samad. Lepas tu segala mak nenek benda lah kita usahakan adalah untuk ekosistem ekonomi kita sendirilah. Dan yang terbaru, kita dalam proses pembelian tanah untuk kita bangunkan stesen minyak melalui dengan kerjasama dengan koperasi. Jadi alhamdulillah bila tahfiz ni ada stesen minyak sendiri, kita ada Allahumma salli alaihi wasallam ruangan-ruangan untuk pembangunan ekonomi dan juga homestay tak relax macam ni, yang ada kolam. Tapi sebenarnya tu buat duit Ustaz. Kan orang sewa semalam 400-500. Jadi depa dengar pula ni tahfiz punya, dia seronoklah daripada nak spend pada tempat-tempat yang merapu, dia tahu dia mai sambil duk guling-guling dalam kolam tu, dia dapat juga manfaat dalam bentuk sumbangan. Dan insya-Allah untuk ujung tahun ni kita akan bangunkan hotel, ada kerjasama. Kita mungkin ada sebahagian orang yang nak menyumbang lah. Ada sebahagiannya daripada funder-funder yang nak terlibat sebagai stakeholder ataupun shareholder dalam pembangunan ekosistem ekonomi. Sebab kita tak mau bergantung semata-mata pada sumbangan. Saya pun tebal muka tuan-tuan, nak boleh ada bawah tu nak segan. Kita nak juga pembangunan ekonomi. Sebab tu kita boleh bagi tajaan pelajar kita percuma, rumah kucing pun free, pengurusan jenazah percuma. Sebab apa? Ada sebahagiannya daripada pembangunan ekonomi ekosistem yang kita bangunkan, insya-Allah. Saya tengok macam ada pokok harum manis pun ada juga nampak gaya tu kan. 400 harum manis ada juga yang baru ni banyak tan jugalah. Tapi tak jual, kita buat kenuri je. Baru ni kita buat kenuri, orang mai makan harum manis dengan pulut, santan. Jadi patut orang tak sampai kat saya, sebab saya pun ada juga sikit, tapi 2 pokok je lah Ustaz. Baik Ustaz. Yang kedua Ustaz, mungkin ramai juga yang tertanya-tanya dekat luar sana, kami pun nak juga kumpul saham pahala akhirat bersama dengan Madat ni. Jadi bagaimana dalam usaha untuk membangunkan dakwah dalam dunia moden ni dari sudut ekonomi? Bagaimana para penonton juga mungkin di luar sana nak bersama-sama dengan Madat Ustaz untuk menyumbang? Baik, tuan-tuan, serba sedikit lah saya rasa yang kita boleh usahakan bersama. Saya pun tak mampu buat besar orang demam saya. Sebab saya ni bukan anak Papa Mega Holding pun kan. Kita pun merangkak pelan-pelan. Cuma kita bercita-cita besar untuk biarlah ada satu pusat dakwah yang berdaya saing. Kalau kita tengok di Al-Azhar itu, maka dah boleh sustainability. Itu yang paling utama. Kelestarian itu tidak perlu bergantung kepada mana-mana funder. Even saya study ketika duduk di Mesir dulu, bagaimana Al-Azhar itu pernah satu ketika kerajaan Mesir tidak ada duit
mereka buat pinjaman kepada Universiti Al-Azhar. Bayangkan negara buat pinjaman kepada universiti. Memang hebatlah. Maksudnya ini yang kita perlukan adalah kita membangunkan bukan hanya pusat pendidikan, dakwah dan juga kebajikan, tetapi pusat ekonomi yang boleh orang berteduh. Dan alhamdulillah untuk tahun ni insya-Allah Madat kita dah ada talent yang kita buat kerjasama dengan college community di Sungai Petani. Kita buat kelas elektrik, akan buka kelas aircon dan juga kelas kapet dan kulineri. Ada 4 fokus utama. Maksudnya ada untuk aircon ni, rumah mana tak ada aircon tuan-tuan, berguling panas lah kan, main El Nino ni kan. Lepas tu elektrik, jadi kita train ada lebih kurang 15 orang yang terlibat dengan dadah yang orang duk buang ni. Kita ambil mereka, bekalkan dengan ilmu dan kita bagi ruang pekerjaan kepada mereka. Alhamdulillah untuk rintis yang pertama ini berjaya. Kita nak pergi kepada proses yang kedua pula lah. Jadi bukannya mereka ni main belajar saja, akan ada endorsement pensijilan. Kalau pelajar tahfiz kita ada 6 bulan kerjasama dengan AAA Asri Ahmad Academy dan UTM Universiti Teknologi Malaysia di Skudai. Bukan lekeh-lekeh lah, dapat sijil profesional pula, endorsement untuk kelas saham. Bayangkan umur anak kita 14, 15, 16 tahun dah belajar tentang ilmu kewangan, ilmu saham, ilmu ekonomi. InsyaAllah walaupun tahfiz kan, so bukan kaleng-kaleng lah, bukan biasa-biasa. Kita nak lahirkan hufaz yang mendepani juga sebagai frontliner dalam ekonomi dan perintis pemikir-pemikir negara yang dalam dadanya adanya pakaian Al-Quran dalam kehidupan yang mudah-mudahan menjadi pembekalan. Jadi tuan-tuan boleh ke madatcenter.com, tuan-tuan boleh tengok di sana. Saya rasa banyak manfaat ni kita boleh kongsikan dengan ruangan pembinaan ekosistem ekonomi dan juga pusat dakwah kita, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Sebagaimana paparan di skrin anda, itulah antara yang anda boleh sertai sebagai saham pahala kita. Kalau ada sedikit, bagi cara sedikit Ustaz. Kalau cara banyak, itulah sebagai saham kita mudah-mudahan. Dan Ustaz mungkin boleh sentuh sedikitlah, di tangan saya ni pun ada rezeki kita milik siapa. Ni e-book yang baru ke lama ni Ustaz. Nampak macam menarik je, mungkin sedikit boleh disentuh sikit oleh Fadil Ustaz. Baik, ni di antara buku yang telah kita tulis. Saya rasa tahun lepas lah buku ni berkaitan, kita tulis rezeki kita milik siapa, bagaimana ada 10 kunci untuk jemput rezeki yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan kita ambil daripada doa-doa, daripada ayat Quran sendiri berkaitan apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan agar dipermudahkan urusan kita, untuk dimurahkan rezeki. Apa 10 jaminan rezeki yang Allah sebut dalam Quran, dan benar pada surah Hud ayat 6, surah An-Najm ayat 39, surah Ibrahim ayat 7. Jadi ada dalam semua ni, ambil sebagai bentuk manfaat. Tuan-tuan yang tak ada duit, Ustaz saya tak ada duit Ustaz, baru ni beli terai baru tu nak raya haji pula ni kan, beli pula sedondon 9 beradik kami, duit habis dah Ustaz, tak ada duit langsung lah. Tak apa tuan, tak perlu menyumbang pun, tuan pergi ke nombor yang tertera ataupun website, tuan request nak buku tu. InsyaAllah saya rasa tim kami tak kedekut lah untuk berkongsi. Bukan hanya sakat buku rezeki kita milik siapa, tapi kita ada lebih kurang dalam 68 e-book yang lain. Tuan-tuan baca sampai guling-guling pun tak habis lah, insyaAllah, sebagai manfaat. Dia simple ya buku ni, baca dalam 2 jam dah boleh habis dah. Dia dalam 20 muka surat. Saya lebih fokus kepada menulis untuk orang-orang yang orang kata BBNU lah, yang baru-baru nak membaca, nak belajar ilmu agama, untuk nak pergi kepada syarah, kepada na'alim, bukan buku-buku ni lah. Tapi sekurang-kurangnya kita ada satu unlock, satu achievement yang baru. Kita boleh baca buku setiap hari. Itu je pembudayaan yang kita nak bawa. Jadi tuan-tuan ambil dah sebagai bahan bacaan. Dan tuan-tuan, saya rasa satu-satunya buku yang kita letakkan di depannya Hak Cipta Bersama. Maksudnya apa maksud Hak Cipta Bersama? Tuan-tuan dibenarkan untuk cetak, tuan-tuan dibenarkan untuk sebar, tuan-tuan dibenarkan untuk share. Hatta tuan-tuan tak beli pun, tuan-tuan dapat secara percuma pun, saya benarkan. Sebab konsep menulis ini bukan nak disimpan, tetapi nak dikongsikan seperti matan jurumiyah. Penulis dia tulis dan dilepaskan di dalam lautan, diletak dalam botol. Dia kata apa, kalau penulisan aku bermanfaat, maka sampailah kepada orang lain. Jadi sama juga kami di Madat, penulisan kami harapkan sampai kepada orang lain, maka dibenarkan tanpa ada eksklusiviti ataupun hak cipta terpelihara pada mana-mana, melainkan biarlah Allah yang memelihara ilmu itu untuk sampai ke dada-dada manusia yang lain. InsyaAllah, dan dibantu saya sebarkan. Yang pertama, sebarkan link
kuliah kita pada pagi ini. Yang kedua, tolong sebarkan buku ini agar mendapat manfaat kepada orang lain walaupun tanpa sumbangan apa-apa. Tapi kalau menyumbang itu lebih baik untuk pembangunan Madat, bukannya saya, insya-Allah. Betul Ustaz. Insya-Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, bila sebut tentang kunci untuk menjemput rezeki Ustaz, kaya atau sederhana, mungkin banyak akan kita kongsikan mungkin selepas inilah di segmen dalam tambah di TV9. Cuma kita nak raikan soalan daripada sahabat Facebook kita untuk soalan yang berikutnya terlebih dahulu, iaitu Teratai Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah orang Islam juga perlu menjadi kaya agar kita boleh membantu sesama Islam agar terus maju dan berjaya, Ustaz? Sedikit pandangan Ustaz. Baik, kenapa orang Islam perlu jadi kaya? Kerana Rasulullah itu orang yang kaya. Ya, Rasulullah. Dalam disebut tentang sinopsis perjalanan Rasulullah. Rasulullah ni Allah tarbiyah Nabi secara official. Nabi berniaga lebih lama daripada Nabi berdakwah. Saya ulang statement saya. Allah tarbiyah Nabi secara official. Nabi duduk dalam ruang perniagaan ini selama lebih lama daripada Nabi duduk dalam dunia dakwah. Dunia dakwah Nabi secara official, secara jaharnya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan ini selama 23 tahun. Tetapi dalam dunia pengurusan, dunia bisnes, Nabi bermula seawal umur 8 tahun. Dr. Mustafa As-Sibai mengarang kitab Sirah Nabawiyah dan berkaitan perjalanan Rasulullah. Sinopsis perjalanan Nabi ini umur 8 tahun. Nabi dah mula sebagai mengembala kambing. Mengembala kambing ni Nabi bekerja dengan orang yang diberikan kepercayaan dan amanah kepada Rasulullah. Sampai umur Nabi 12 tahun. Mengembala kambing, Nabi membina branding Nabi ni orang yang sangat amanah dalam pekerjaan. Maka Nabi ikut pula Abu Talib dalam perniagaan, dia panggil business to customer, B2C. Himpunkan barang-barang perniagaan, ada 7 tempat Nabi, Basrah, Kufah, Syam. Dibawa barang-barang perniagaan tadi, macam kita panggil konsep food truck, jenis bawa barang-barang macam ada power bank lah, ada segala benda-benda ni, bawa pergi satu tempat yang tak ada barang tersebut, maka dijual, orang datang. Sampailah umur Nabi 18 tahun, Nabi berpindah kepada B2B, business to business pula. Ketika inilah disebut oleh Dr. Mustafa As-Sibai, datangnya Siti Khadijah melamar Nabi bukan sebagai pasangan hidup, tetapi pasangan dalam perniagaan. Diberikan 1000 ekor unta. 1000 ekor unta, nilai perniagaan Nabi pada umur 18 tahun. Saya convert sebab saya tulis, master saya menulis berkaitan ni. Bagaimana umur Nabi 18 tahun ni, 1000 ekor unta. Kalau kita convert dengan nilai semasa, seekor unta harga RM10,000 lah. Kita ambil gambaran RM10,000. 2014 saya beli di Mesir dulu harga RM8,000. Jadi tak keterlaluan dengan inflasi hari ni. Indeks harga pengguna IHP hari ni kita kata RM10,000. Maka tuan-tuan, Nabi bukan jual unta, Nabi jual barang di atas unta. Maka kita letakkan barang di atas unta, seekor RM1,000 juga, RM10,000 juga. Maka tuan-tuan, seekor unta dengan nilai barang dagangan dah bersama dengan RM20,000. Kali dengan 1000 bersamaan 20 juta nilai perniagaan Nabi pada umur 18 tahun. Disebut dalam riwayat ketika Nabi bawa ke Basrah, ke Syam, balik itu sepatutnya jual barang di atas unta. Tapi terornya Nabi dalam bab berniaga ini, Nabi bukan takat jual barang, Nabi jual dengan unta-unta sekali. So balik tu daripada Syam dan Kufah, Basrah ini, balik ke bumi Mekah ketika itu dengan totally profit. Anak kita beli food truck kat dia, modal RM100,000, lepas tu bagi barang kat dia, jual burger. Dia pergi meniaga dengan kos RM105,000. Dia pergi meniaga pukul 2 jam lepas meniaga, dia balik rumah naik Grab. Kita kata, mana food truck yang abah beli tadi? Dia kata, abah elak habis. Dia kata tadi duk jual-jual burger dah boleh RM5,000 modal, untung RM5,000 alhamdulillah. Habis burger dah, seorang Pak Long tu dia berkenan dengan food truck yang abah beli kat cek. Abah beli RM100,000, Pak Long tu offer RM120,000. Dia cek pun jual, let go. Esok kita boleh beli lain food truck. Maka tuan-tuan, di tangan dia dah ada berapa? RM125,000, RM130,000. Untung burger RM5,000, untung jual truk, jual kenderaan RM20,000. Maka mana kaya lagi? Itulah modus perniagaan Nabi SAW. Maka jangan mendakwa Nabi miskin, tetapi Nabi memilih dalam keadaan sederhana, memberi apa adanya. Maka tuan-tuan,
panjang nak cerita tentang sejarah Nabi ni, nanti saya akan kongsikan selepas daripada siaran ni. Jangan ke mana-mana tuan-tuan, kekal di siaran walaupun berpindah ke TV3, tapi tuan-tuan jangan pindah rumah pula. Ambil manfaat untuk teruskan bersama dengan kita biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Ustaz dah jadi moderator lah Ustaz. Saya sambung sikit lagi apa kata-kata terakhir Ustaz. Banyak lagi akan kita kongsikan termasuklah amalan berjemput rezeki. Insya-Allah kita akan tamat di TV3, sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Padi bukan sebarang padi, padi diambil dari seberang. Puas sudah hamba menanam budi, harta juga dipandang orang. Tuan-tuan, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian antara perkara yang berkaitan dengan kaya atau sederhana, itulah antara yang mungkin menjadi persoalan yang bermain di minda sebahagian daripada kita. Dan kita masih lagi pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz membicarakan topik kaya atau sederhana bersama Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Jadi tanamlah budi banyak-banyak tuan-tuan, walaupun tidak dipandang orang, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak menjemput rezeki Ustaz. Tadi Ustaz nak kongsikan, saya ingat lagi sekarang ni ramai orang duk tunggu nak tulis amalan menjemput rezeki sebagaimana yang Ustaz gambarkan dalam PDF ni Ustaz ataupun e-book ini, mungkin boleh dikongsikan kepada para penonton. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Amalan menjemput rezeki ni terlalu banyak yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di antara yang disebutkan benda yang takkan memberikan kekurangan pada harta kita berdasarkan daripada dalil Al-Quran itu, bagaimana Allah mengajarkan kita untuk kita memperbanyakkan sedekah jariah. Nabi sebut dalam hadis, di antara dua benda yang kalau kamu buat nescaya Allah akan memberikan balasan di dunia lagi, bukan takat di akhirat, dunia Allah dah bagi, adalah di antaranya dalam bab sedekah jariah. Nah, batut Abdul Rahman Auf datang mengadu kepada Rasulullah. Mengadu sebab apa? Duit dapat banyak sangat. Sebab apa? Dia, Abdul Rahman Auf ni, bila Nabi ajak untuk konsepnya banyakkan memberi, maka dia sentiasa memberi. Dapat 10, maka dia 10 dia akan bagi kepada orang. Maka dia kata tengah malam ni saya akan masuk sampai 100, masuk berlebih-lebih sampai jadi susah hati. Kan? Saya rasa kita tak pernah lagi lah susah hati bila Allah bagi lebih. Maka belajarlah untuk berlebih-lebih dalam memberi. Dan pemberian yang terbaik pada ahli keluarga. Hari ini hari Jumaat kan, Sayyidul Ayyam. Apa salahnya kalau kita sebagai ketua keluarga hari ini bawa pagi-pagi ini tanya anak-anak kita teri nak makan apa. Budayakan pada hari Jumaat adalah hari yang dia rasa this is the best day dalam seminggu. Saya ingat kalau dulu walaupun kami keluarga yang susah, tetapi arwah mak saya dengan ayah saya, dia akan pastikan hari Jumaat hari yang kami boleh rasa benda yang kami takkan rasa pada hari lain. Jadi hari Jumaat je dulu kami boleh rasa makan ayam Ustaz, seminggu sekali. Walaupun ayam tu dapat halus-halus besar, kecil-kecil, coek-coek tu je pun, tapi satu bentuk nikmat yang sangat luar biasa. Jadi para suami kalau nak dimurahkan rezeki, bahagiakan isteri, bahagiakan anak-anak. Buat geram sikit hari ni, yang jom pergi kedai, duit tak ada pun, bagi tengok dulu. Kan? Ada duit belanja lah. Nescaya Allah akan memurahkan rezeki. Ibu-ibu kalau ada duit lebih, buat geram sikit, bawa suami pergi kedai mengai kan, bini suami kita suka kaki mengai kan, bawa dia. Pernah bawa kan. Maka membahagiakan ahli keluarga itu adalah perbelanjaan yang terbaik. Yang Nabi kata sebaik-baik perbelanjaan adalah pada ahli keluarga, atau orang terdekat, saudara mara yang lain. Maka amalan menjemput rezeki paling mujarab adalah memanfaatkan harta yang ada pada kita sebagai jambatan untuk masuk ke dalam syurga, bukan bina kekayaan di dunia, tetapi mencetak kekayaan di akhirat untuk dituai suatu hari nanti, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah. Tabarakallah. Sama-sama kita amalkan dan juga manfaatkan perkongsian amalan menjemput rezeki yang dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Baik, berikutnya kita ada Faizal Ahmad di Facebook. Islam tidak menghalang kita menjadi kaya, dan dengan kaya kita boleh menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adakah sifat zuhud wajib ada jika ingin redha daripada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contoh, Ustaz Yaakob sendiri, dia kata, bagi contoh Ustaz, bagi saya seorang yang zuhud, masya-Allah, bila lihat luaran biasa-biasa aja, betul ke biasa tu, macam tak ada apa-apa, tetapi kaya dan sumbangan untuk agama Allah, masya-Allah, tabarakallah, sangat luar biasa.
Dan selalu kita dengar orang lelaki ni bila banyak duit mulalah lupa diri. Betul ke Ustaz? Yang lah tu saya no comment. Ustaz kena minta Ustaz komen biar tahu yang clear. Baik, terima kasih pada Tuan Faizal Ahmad. Saya bukan zuhud, memang tak ada apa pun nak zuhud apa. Kan? Memang tak ada apa. Saya jadi saksi tak? Saya jadi saksi tak? Terima kasih. Masya-Allah tabarakallah. Baik, bila sebut tentang sifat zuhud ni wajib ke kena ada untuk dapat keredaan Allah? Ya, kerana maksiat pertama yang berlaku dalam alam ini. Saya ulang, maksiat pertama yang berlaku dalam alam ini adalah sifat meninggi diri. Boleh buka dalam suratul Baqarah, muka surat yang ke-6, ain yang kedua, ayat 34 sampai ayat 37. Bagaimana kisah dialog di antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi Adam alaihi salam ketika mana Allah perintahkan untuk sujud sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam. Maka ketika tu iblis datang rasa insecure. Dia merasakan dia ni lebih mulia sebagai ketua para malaikat. Dia ni bukan biasa-biasa ni, kenapa nak kena sujud kepada satu makhluk yang Allah ciptakan kemudian daripada dia sebagai manusia. Maka itulah penyakit ataupun maksiat pertama yang berlaku dalam alam, yakni penyakit membesarkan diri, meninggi diri. Maka ubat kepada penyakit ini adalah belajarlah untuk kita zuhud dan untuk kita duduk di keadaan yang paling pertengahan, tak terlalu menonjol, tak terlalu menurun, agar mudah-mudahan itulah yang kita mengharapkan redha pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam bab ni hati-hati. Kadang-kadang iblis ni kalau dia tak boleh menipu kita dengan cara yang meninggi, maka dia akan mendidik kita dengan jarum-jarum halus untuk ditipu kita dalam keadaan yang merendah. Maksudnya apa? Akulah yang paling baik, akulah yang paling zuhud, akulah yang paling itulah yang kita bimbang-bimbang akan menjadi rantaian jarum-jarum halus yang dibawa oleh iblis dan juga syaitan laknatullah ini. Maka tuan-tuan dan dirahmati Allah, maka untuk meletakkan saya sebagai contoh tu jauh sangatlah. Saya rasa banyak lagi tokoh-tokoh. Saya pernah khutbah di Masjid Bukhari. Ketika tu ada Tan Sri Syed Muqtab Bukhari, di antara 10 orang yang terkaya di Malaysia, alhamdulillah. Dan nama beliau termasuk di dalam Forbes.com berkaitan di antara orang di antara 100 yang terkaya di Asia. Sangat humble saya tengok dia. Saya duduk khutbah di atas, Zat. Saya tak tahu kata dia Tan Sri Syed Muqtab relax, ya pakai relax, tak nampak pun pulun-pulun over nak pakai rantai-rantai emas lah apa, nak pakai baju yang harga ratus-ratus ribu. Dia pakai baju simple, baju cak ayam harga 100 tu lah. Naik pun kereta perdana keluaran Malaysia punya ya. Tak ada pula nak naik kereta ganas-ganas hutang 9 bank macam ni pi nak tunjuk kata kekayaan itu tidak perlu dipertontonkan. Tetapi sebab saya tengok konsep orang yang kaya ni Ustaz, kebanyakan they are rich and not to look rich. Depa ni kaya dan depa tak mau nampak kaya pun. Cuba tengok 10 orang kaya di dunia. Pengasas kepada kita duk tengok lah ni. Kan FB kita hari ni. Dia pakai baju sama setiap hari. 7 hari baju sama. Kata apa lah mangkuk ayun sangat malas nak basuh baju budak. Bukan. Dia kata aku tak mau buang masa aku setiap hari untuk pilih baju mana outfit nak pakai. Oh sampai simple macam tu noh. Maka sebab tu hari ni meletakkan kekayaan itu adalah bukan pada untuk kita. Satu tip untuk kita kekal mudah-mudahan menjadi orang yang sentiasa boleh zuhud dalam kekayaan yang kita miliki. Belajarlah. Tuan-tuan tulis ayat ni. Belajarlah untuk banyak memikirkan tentang ummah. Jangan semata-mata untuk rumah. Hari ni kita banyak fikir untuk rumah kita aja. Aku nak makan apa, anak aku nak beli apa, pakaian apa. Maka hari ni kita besarkan sikit minda kita, belajar fikir tentang ummah. 10 yang kita miliki, mudah-mudahan 2 ke 3 itu adalah nilai untuk ummah, 7 ke 5 itu untuk kita. Bukan salah untuk kita menyimpan, tapi letaklah simpanan yang terbaik adalah simpanan akhirat agar boleh dikongsikan kepada orang lain. Kalaulah pagi ni 1000 orang yang menonton memikirkan untuk bagi kepada ummah, maka akan ada 1000 daripada kalangan ummah yang lain akan mendapat manfaatnya. Bayangkan kita compound nilai ini setiap hari, 1000 kali 1000 kali 1000, Masya Allah, insya Allah tidak akan ada orang yang susah
dan orang yang terpencil yang akan ditinggalkan dalam kehidupan kita di saat ada orang yang sentiasa memikirkan tentang orang lain, insya-Allah. Allahu akbar. Jangan minta kaya tetapi mintalah cukup. Kerana kaya belum tentu merasa cukup, Ustaz. Masya-Allah, tu antara pepatah yang pernah pun disebutkan. Cuma kali ini bila kita bicarakan kaya atau sederhana, kita yang mana mampu untuk menjadi orang yang kaya, bersederhanalah dalam kehidupan sebagaimana kisah yang dikongsikan tadi. Tak habis tu, Ustaz, kisah baginda Rasulullah SAW bagaimana untuk kekal sederhana dalam kekayaan gaya Rasulullah. Mungkin sedikit daripada Fadil Ustaz. Baik, bila sebut tentang kisah Rasulullah ni, kita kata Nabi umur 18 tahun itu Nabi dah bergelar jutawan. Nilai perniagaan Nabi pada umur 18 tahun mencecah 20 juta ringgit. Kalau kita convert dengan valuation ataupun penilaian semasa. Let's say lah kita kata dalam dunia B2B ataupun dipanggil business to business. Mungkin keuntungannya sekitar 20%. Bayangkan daripada 20 juta itu nilai keuntungan 20% bersamaan sekitar 4 juta ringgit. Tuan-tuan, saya sebutkan di awal tadi, Khadijah tidak berniaga dengan Rasulullah. Dia hanya memberikan modal as a sleeping partner. Khadijah tak buat apa-apa. Dia bagi modal nak buat. Kan? Maka kalaulah kita gambarkan sleeping partner itu, biasa term and conditionnya adalah 50-50 lah. Keuntungan hang 50%, aku 50%. Maka seawal umur 18 tahun dengan nilai perniagaan 20 juta, keuntungan 20% bersama 4 juta ringgit dibahagi 2 sama banyak dengan Khadijah. Kalau kita convert sekarang, nilai dah 2 juta ringgit. Keuntungan bersih yang Nabi miliki pada umur 18 tahun. Baru habis SPM, tuan-tuan, kalau kita berlemuih lagi, kan? Beringuih lagi, tapi Nabi dah merasai nilai keuntungan yang sebegitu. Belum dicerita pada umur 21 tahun, 3 tahun selepas daripada itu, Khadijah menghantar Maisarah, pembantu lelaki, untuk duduk dengan Nabi, nak tengok macam mana terror sangat Nabi berniaga. Diberikan 2,000 ekor unta. Kita convert nilai perniagaan bersama dengan 40 juta ringgit. Bersama dengan 8 juta nilai keuntungan Nabi pada umur Nabi 21 tahun. Allah. Belum sebagai Rasul lagi ketika tu. Maka tetapi Nabi dah merasai keuntungan. Kalaulah Nabi hidup di zaman kita hari ini, Nabilah yang terpaling layak menerima yang CEO ataupun entrepreneur di Malaysia. Kerana tanpa media sosial, Nabi boleh buat keuntungan yang luar biasa. Sehingga kan nama Nabi disebut-sebutkan. Sehingga kan Khadijah yang hantar Maisarah untuk tengok teknik dan strategi perniagaan Nabi, membuatkan bila Maisarah balik cerita kat Khadijah jadi jatuh hati. Seawal umur 24-25 tahun, Khadijah menghantar bukan sebagai partner untuk perniagaan, tapi partner sehidup semati sebagai suami. Subhanallah. Maka sebab tu jangan pernah menidakkan kisah Rasulullah dalam perniagaan yang kaya raya. Maka bila kita semua ada cerita sebab Nabi susah, tuan-tuan cuba didik masyarakat bagaimana nilai sebalik tabir Nabi ini kaya. Tapi kenapa Nabi tak ada apa ketika mati? Kerana Nabi memilih untuk memberi apa adanya. In order for you to give something, you have to get it first. Kalau kamu nak memberi, kamu harus memiliki. Nabi memiliki dan Nabi memberi segalanya. Beza, tuan-tuan. Kata Ustaz, buat apa nak ada banyak-banyak? Tuan-tuan kalau tak ada, tuan-tuan nak buat apa-apa? Larat duk kira nak renyeh, senyum ya, duk beri makan buah senyum sedekah tu ya. Kan? Bayangkan kalau memiliki nilai harta, kan lagi baik sedekah dengan senyum, sedekah dengan harta benda, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga. Maka maksimumkan nilai sedekah. Mudah-mudahan lebih mempermudahkan oleh Allah untuk kita menjadikan ia sebagai jambatan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Orang yang tidak memiliki, bagaimana mungkin dia ingin memberi? Jadi perlu memiliki terlebih dahulu dalam keadaan penuh dengan kesederhanaan dalam jiwa dan kehidupan. Baik kaya atau sederhana, kita akan teruskan lagi perbincangan selepas ini. Terus kekal bersama Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara senang penonton, jangan minta senang tetapi mintalah tenang. Kerana ramai yang nampak senang tetapi hakikatnya tidak tenang.
mana. InsyaAllah tabarakallah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk topik kaya atau sederhana. Jadi jadilah kaya dan juga sederhana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita ada soalan lagi daripada sahabat Facebook kita, Faz Ismail. Baik Ustaz, sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Adakah kenyataan tersebut untuk harta di dunia atau di akhirat? Mohon pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Faz Ismail berkaitan soalan sedekah tidak mengurangi harta. Jaminan bab tidak kurang harta ini Allah sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 261. Mafhum dia, Allah menyebut tentang bandingan orang yang membelanjakan harta ini seperti diberikan tamsilan berkaitan 7 tangkai yang pada setiap tangkai itu ada 100 biji, menunjukkan bahawa daripada nilai satu yang kita keluarkan itu Allah equalkan dengan 700 kebaikan manfaat yang kita akan terima. Dan Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh anak murid dia, apakah kebaikan orang kafir yang bersedekah? Maka Imam Hasan Al-Basri kata, di dunia Allah bagi kebaikan kepada mereka, tidak peroleh bahagian akhirat. Bayangkan kalau orang kafir yang bersedekah itu pun diberikan kebaikan di dunia, apatah lagi orang yang Islam yang adanya kalimah syahadah, maka sudah pastilah bukan hanya pada kebaikan dunia, yakni kebaikan dunia kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama diberikan kemurahan rezeki kepada mereka, yang kedua dijauhkan mereka daripada wabak, bala dan bencana. Bukti dia, tuan-tuan cuba tengok orang-orang yang kaya di dunia hari ini. Kita ambil lah 3-4 nama yang paling kaya di dunia. Apa bisnes mereka? Bisnes mereka asasnya adalah memberikan perkongsian kepada mereka, orang lain. Let's say lah, kita kata tadi media sosial, FB lah kita kata. Karena FB itu sendiri adalah satu bentuk platform media sosial yang menghimpunkan orang ramai dalam tu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan daftar kena duit tak? Tak kena. Tak kena. Tuan-tuan main kena duit tak? Tak kena. Tuan-tuan update status kena duit tak? Tak kena. Dengan hanya dia memberi dahulu, maka diberikan pemulangan kepada dia seawal umur 30-an, dia bergelar termasuk di antara dalam 100 orang yang terkaya di dunia. Mark Zuckerberg. Kita tengok Jeff Bezos yang mengasaskan satu platform tempat untuk orang membeli belah. Dia sediakan ruangan pasar itu agar orang boleh masukkan produk mereka secara percuma. Saya tak sebut kalah nama, tuan-tuan cari segera tarik Jeff Bezos, tengok apa produk dia. Secara percuma. Maka tuan-tuan, sebab tu saya kata tadi, memberi terlebih dahulu. Kalau orang-orang bukan Islam ini lebih mempercayai, tuan-tuan Bill Gates, dia ada Melinda Foundation. Tuan-tuan, Melinda Foundation adalah NGO terkaya di dunia nombor 1 dengan nilai lebih daripada 50 bilion, tuan-tuan. Duit tu, tuan-tuan, kalau kita nak makan ni, tuan-tuan, 7 keturunan makan chicken chop tak habis duit tu. Kaya. Dia kata apa? Setiap tahun dia akan memperuntukkan lebih daripada 5 bilion USD untuk diinfakkan. Dia tak panggil bahasa infak lah. Untuk, dia kata, sharing is caring kepada orang lain. Mereka fokus kepada kemiskinan dan wabak di Afrika Selatan. Maka jaminan dalam bab tidak mengurangi harta bukan Yaakob Yusra yang menjamin, bukan Anas yang menjamin, tetapi adalah jaminan daripada Allah dan Rasul. Maka tuan-tuan jangan percaya cakap saya, sebab saya mungkin ada kalam-kalam yang didorong dengan nafsu, dengan amarah, dengan penipuan. Tetapi jaminan Allah dan Rasul confirm akan jadi. Maka tuan-tuan, kalau sekarang tuan-tuan tengah merasa kesulitan, rasa duit tak cukup, maka belajarlah untuk berkongsi dan memberi walaupun dengan nilai yang sedikit. Slowly but surely, trust the process. InsyaAllah, moga Allah memberikan kemurahan rezeki yang baik kepada kita semua. Mudah-mudahan. Sesungguhnya benar, sedekah tidak mengurangi harta, itulah jaminan kepada kita ataupun mereka yang suka untuk memberi. Dan Fadhil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya di Facebook juga. Sahziatul Sidik, bagaimanakah untuk mengimbangi seseorang itu untuk kaya dalam hal akhirat dan sederhana dalam urusan dunia? Ini kerana seseorang itu banyak memilih untuk kaya dalam hal dunia untuk menampakkan gah kemewahannya agar disanjung oleh masyarakat. Mohon pandangan daripada Al-Fadhil Ustaz. Baik.
terima kasih pada Kak Sahziatul Siddiq soalan yang cukup baik. Setiap minggu ni di antara nama-nama wanita-wanita kiriman Tuhan, manusia-manusia kiriman Tuhan yang sentiasa konsisten, itqan mereka dalam menuntut ilmu dan memberikan pula pandangan atau soalan yang baik untuk jadi orang dapat manfaat. Bila sebut tentang macam mana nak mengimbangi, Sayyidina Anas bin Malik, bukan Anas Da'i, Anas bin Malik menyebut di antara doa yang paling banyak aku dengar Nabi baca ketika Nabi bertawaf di antara rukun Yamani hingga ke Hajarul Aswad. Nak abang kata pentingnya doa ni adalah daripada suratul Baqarah ayat 201. Tuan-tuan buka 201. Doa ni saya confirm tuan-tuan hafal dah. Siapa tak hafal tuan-tuan memang cak ayam sungguh lah. Siapa tak hafal ni kira boleh start ambil jari sendiri, start dari masa sendirilah. Daripada suratul Baqarah 201 ni apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Apa makna dia? Ya Allah, kurniakan kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bila sebut kita nak kepada keseimbangan dunia dan akhirat, Nabi ajarkan kita melalui doa daripada Al-Quran daripada Allah untuk minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Menunjukkan, menolak secara penuh orang yang kata lah dunia ni tak sedut pulun sangat lah. Dia kata mati nak kanda juga. Kata ambil kalau macam tu Pak Long lah ni, Pak Long naik apa? Dia kata saya naik kereta biasa-biasa. Pak Long jual kereta tu naik kanda lah ni. Boh roda tengah pi merata naik kanda tu. Allah. Yang soal mati nak naik apa itu kemudian. Yang sekarang manfaatkan apa adanya. Nabi sebut dalam hadis dalam riwayat Imam Bukhari berkaitan 4 syurga nikmat dunia. Yang pertama diberikan rumah yang baik, yang kedua kenderaan yang selesa, yang ketiga jiran tetangga yang baik, jarihi, yang keempat pasangan yang baik. Daripada keempat tadi, 3 perlukan duit. Nak dapat rumah yang baik perlukan duit. Nak dapat kenderaan yang baik perlukan duit. Betul sahaja marah orang kita tengok dia apa nak kereta mahal-mahal 200-300 ribu. Dia mampu Pak Long, dia kata marah dengan dia. Lainlah dia guna duit tu duit daripada sumber yang haram, yang tu salah. Kalau dia ada kemampuan, silakan naik kenderaan. Ramai mana kita tengok ustaz-ustaz kita yang ada masalah slip disc, yang ada masalah bila duduk dalam kereta lama sangat, duduk kereta pergi satu tempat ke satu tempat yang lain, biarlah dia naik kereta selesa. Tapi dia rasa kata ustaz nak kena naik kereta cak ayam, seat mirror tercabut, kan, tayar bergolek tengah jalan. Ingat apa rombongan cek Kia, kan? Biarlah ada kemampuan, gunakan, manfaatkan. Yang kita pun jangan menyalah tafsirkan zuhud mesti kena susah. Zuhud ni apa? Tidak meletakkan dunia di dalam hati. Meletakkan dunia di tangan. Almarhum Datuk Harun Din, jutawan tu, nampak yang macam tu. Selepas almarhum meninggal, banyak mana orang menceritakan berapa biji masjid yang dia dah buat. Ketika dia hidup, dia tak ada. Yang sebagaimana tuan tadi, dia tak menampakkan gah pada kemewahannya. Kan? Biasa orang yang nak nampak mewah ni, orang yang tak kaya pun. Hutang je kereta tu. Bukan dia punya pun. Ni. OOTD kan. Ni tuan-tuan gambar steering, gambar tayar, gambar bonet. Dia terjun dalam bonet. Kan. Dia duduk kat belakang, dia duduk kat depan. Hari-hari nak buat gambar. Confirm dia ni tak kaya. Sebab mana tuan-tuan tengok orang kaya dia buat panggil huduh macam tu? Ustaz tak marah kan? Tak marah. Nasihat je. Nasihat. Maka tuan-tuan bukan nak marah tuan-tuan ambil gambar dengan kereta, tapi bimbang takut kena ain pula. Berpada-pada. Dia sampai gambar steering, nak bubuh gambar seat mirror, gambar bonet, gambar tayar depan, gambar tayar belakang, gambar tayar botak, habis segala benda nak bubuh ni nampak sampai orang somewhere lah. Maka biarlah menjadi kaya. Bukan untuk nak kepada gah dan kemewahan untuk orang pandang kita. Tapi cukuplah mendapat pandangan Allah daripada keselesaan yang dimiliki, insya-Allah. Allah Akbar. Demikian nasihat untuk renungan kita bersama. Ustaz dah tegaskan tadi itu bukan marah tetapi nasihat untuk kita sama-sama beringat sebelum sampai masa kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya atau sederhana, sudah tak sudah Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita. Sebagai kesimpulan akhir dan juga pelantikan, mungkin ada 3 perkara penting sebagai pelantikan Ustaz nak kongsikan kepada para penonton tayang Ustaz. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah berbicara panjang, sedang tak sedang tuan-tuan dah sampai ke penghujung rancangan dah. Tak ada masa tambahan tuan-tuan, ni tak nak semakan penalti yang adalah ruangan tambahan untuk kita ambil sebagai manfaat tindakan. Tuan-tuan pegang satu benda. Tuan-tuan kalau nak buat, saya pesan untuk diri saya juga, kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Kalau tak mau buat, jangan buat tuan-tuan. Kalau ada tu ustaz kami meniaga nak geli-geli, tuan-tuan kalau nak geli-geli baik seorang geletek tuan-tuan.
Kan? Tapi kalau nak buat satu benda, niatkan agar kita nak mendapatkan kekayaan untuk kita berkongsi kekayaan kepada orang lain. Kan? 10 daripada sahabat Nabi ni dijanjikan syurga, 7 sahabat Nabi kaya. Yang dengar, tolong laju-lajulah tuan-tuan tulis. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdurrahman Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. 7 sahabat Nabi ni jutawan tuan-tuan. Menunjukkan tuan-tuan tidaklah menjadi satu bentuk kecelaan kepada orang yang kaya dan tidak jadi bentuk penghinaan kepada orang yang miskin. Yang pertama tadi kita apa? Nak buat sungguh-sungguh. Kalau tak mau buat, jangan buat. Yang kedua, jangan pernah ada perasaan hasad kepada orang, melainkan hasad untuk kita mendapatkan kekayaan yang sama ataupun banyak untuk dikongsikan kepada orang lain. Yang ini dibenarkan. Kita tengok orang soleh tu dia buat baik dengan harta dia, kita buat benda yang sama. Dan yang terakhir, last but not least, tuan-tuan, jangan menyalahi rukun ikhtiar, rukun tawakal, yakni berusahalah sebaik mungkin. Tuan-tuan, saya tadi hidup bukan perlombaan. Hidup adalah kita nak berjuang untuk kita dan keluarga kita. Ada orang yang mungkin rezekinya Allah aturkan pada lewat hari ataupun lewat pada umurnya. Usahalah selagi mana ada masa. Jangan bermalas-malas, menganga, penyegan, balok liat, duduk saja tapi nak macam-macam. Jangan mencari adat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan untuk tajuk perbincangan kita pada begini. Yang baik daripada Allah atas kelemahan, atas kedaifan ilmu saya bercakap, Allah memberikan manfaat dan amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan terakhir di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azim sultanik. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, tangan kami tadah pada pagi tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, buat maksiat. Ya Allah, dan dengan tangan yang sama kami gunakan untuk membanting tulang mendapatkan rezeki di atas muka bumi. Ya Allah, ya Allah, rahmatilah kami, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang masih ada mak dan ayah, keizinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mak dan ayah kami. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami. Ada perkataan, perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Kami takut kau akan mengembalikan zuriat yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, ya Allah, kalau mereka telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, yasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang ada kesulitan panggil dengan hutang, yang rezekinya tak cukup, maka cukupkanlah kepada kami dengan rezeki yang melimpah. Ya Allah, berkatilah semua penonton Tanyalah Ustaz, ya Allah, agar diberikan kemurahan rezeki, kaya dunia dan akhirat, dan kau jadikan harta yang ada pada kami bukan untuk kami seorang, tapi dapat kami jadikan sebagai jambatan untuk masuk ke dalam syurga. Ya Allah, ya Allah, kau istiqamahkan hati kami, ya Allah, untuk terikat dengan Tanyalah Ustaz sampai kami mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Untuk topik kaya atau sederhana, esok Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran sebagaimana biasa, jam dan juga waktu yang sama. Dan sekali lagi terima kasih. Ayuh kita tangguhkan majlis kita dengan suratul As dan juga kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.